Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman serta Islam yang dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali saya mohon maaf, suara saya agak terbatas. Baru lepas sembuh daripada batuk, lebih dekat hampir sebulan batuk. Alhamdulillah. Bulannya agak sibuk, alhamdulillah, baru mendapatkan cahaya mata dalam masa tak sampai 10 hari, alhamdulillah. Zuriat yang kedua, alhamdulillah. Zuriat yang pertama dulu nak tunggu 10 tahun. Masa mula-mula nak dapatkan yang pertama, saya agak lama, diuji oleh Allah, berbagai usaha ikhtiar dijalankan. 10 tahun menunggu zuriat yang pertama, alhamdulillah. Selepas 2 tahun, Allah kurniakan pula zuriat yang kedua. Alhamdulillah. Lahirnya zuriat yang pertama, hari pertama keluar hospital, anak kedua masuk hospital, bergilir, tukar. Jadi saya jaga anak saya di hospital, batuk-batuk demam, anak saya demam panas, berjangkit sekali dengan saya, dua-dua masuk hospital, duduk kat hospital 3 hari 2 malam. Alhamdulillah, Allah uji, alhamdulillah. Sebagai Allah bagi nikmat, Allah bagi ujian sekali datang. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya cuba bagi yang sebaiknya, alhamdulillah. Pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah berbicara tentang beberapa penyakit fizikal yang biasanya ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Yang pertama demam, yang kedua batuk, yang ketiga sakit kepala, yang keempat sakit dalam perut dan yang kelima penyakit berkaitan dengan kulit. Kebiasaannya banyak perawat yang berjumpa dengan pesakit yang hadir ke pusat rawatan yang habis dah ikhtiar di hospital. Kelima-lima penyakit ini kerap kami jumpa yang datang ke pusat rawatan untuk ikhtiar. Selain daripada itu zuriat lah, zuriat pun sama ya, yang suka dapat zuriat, isu dengan masalah nak mendapatkan zuriat. Alhamdulillah, pengalaman yang saya lalui sebelum ni, alhamdulillah, banyak membantu pesakit-pesakit juga yang lain yang ikhtiar untuk zuriat. Kita dah lalu macam mana orang tuduh kita mati pucuk, orang tuduh isteri saya mandul dan sebagainya. Doktor kata untuk dapatkan zuriat kali ni memang kata susah, dia kata. Doktor pakar kata bahagian sakit ONG ni, kata isteri saya nak dapatkan zuriat ni kata tipis. Ada isu dengan masalah dalam dia punya ni lah, telur dia dan sebagainya. Tapi kita tetap doa kepada Allah, ikhtiar dan terus ikhtiar. Kita tak pernah putus asa, dengan izin Allah, rahmat daripada Allah, Allah kurniakan, alhamdulillah. Isteri saya baru melahirkan zuriat yang kedua. InsyaAllah bagi mana-mana yang belum lagi atau sedang berusaha dalam ke arah itu, jangan putus asa, insyaAllah masih ada jalan. Doktor pakar ni bagus, alhamdulillah, disebut apa? Selagi mana ada rahim, tempat dia untuk bersatu dalam tu, selagi itu ada peluang. Selagi ada rahim, selagi untuk dia bercantum dalam tu, selagi itulah ada peluang. Tak ada istilah mandul, insya-Allah. Tu bagus doktor pakar yang bagi kita motivasi waktu tu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dah kenal beberapa penyakit yang asas, ya, yang ada biasanya sukar untuk sembuh, dia ada campur tangan dengan gangguan makhluk halus. Alhamdulillah,
dekat surah ini juga Ustaz Selamat sahabat saya juga dah menerangkan sedikit tentang penerangan tentang alam saka, jin dan sebagainya. InsyaAllah hari ini kita sesi sesuai kenal juga daripada alam makhluk halus ini. Tak kenal maka kita tak cinta. Saka ini satu cabang sahaja, satu cabang daripada gangguan makhluk halus. Banyak lagi sebab kenapa gangguan-gangguan ini mengganggu kita. Saka, sihir, santau, susuk, itu semua cabang-cabang kecil daripada gangguan-gangguan makhluk halus ini atau yang dikenali sebagai jin. Hari ini insya-Allah kita akan secara umumnya kita akan memperkenalkan siapa musuh kita yang sebenar, yang digelarkan kadang-kadang sebagai hantu raya, yang digelar sebagai pocong, yang digelar sebagai toyol, yang digelar banyak gelaran orang-orang kita gelarkan. Kalau sekarangnya ada satu buku keluaran khas daripada keluaran Patriot Publisher kalau tak silap saya, cari buku tu, dia membincangkan secara detail alam mistik di alam Melayu. Kat situ dia tulis beberapa jenis jin-jin yang diberi nama oleh alam Melayu kita dan fungsi-fungsinya sendiri. Kalau hantu raya, dia ada berbagai fungsi dia, penghususan kerja-kerja dia. Sebab itu dia boleh menjadi saka. Kenapa orang dulu ambil dengan tujuan-tujuan tertentu? Kalau saka harimau tujuannya untuk ini, kalau saka hantu raya tujuannya untuk ini, tak sama. Setiap perjanjian yang mereka gunakan perantara dengan jin ini. Setiap hantu-hantu ini, kalau Ustaz Dr. Amran Kasimin, dia tak sebut jin. Kalau dalam kuliah dia kat kelas tu 3 tahun tu, dia akan cerita, dia tak sebut jin, dia kata hantu. Inilah hantunya ni. Inilah hantu ni. Dia suka sebab dia mengkaji alam mistik Melayu kita ini. Dia mengkaji. So dia tengok kenapa orang Melayu kita ambil benda ni. Kenapa amalan ini dibuat dan apa kelemahan-kelemahannya. Bila kita tahu kelemahannya, Masya Allah, Tabarakallah, ia sangat-sangat membantu. Contoh apa yang pernah kita belajar dulu dalam kelas, ada satu amalan orang Melayu ni, bila dia mengambil sesuatu amalan, contoh hantu raya sebagai pendamping, ada kelemahan yang perlu dijaga pantang larang oleh bomoh-bomoh ini. Pengamal-pengamal ini perlu menjaga beberapa pantang. Antara pantang yang sangat perlu dijaga, dia tak boleh terpijak dengan duri lalang. Duri lalang ni, pokok lalang yang besar tu, bila dicantas, kat bawah tu ada akar dia. Akar dia sangat tajam. Yang kat bawah tu jika terpijak, luka kaki pengamal ini, gangguan itu boleh mengganggu keturunan-keturunan dia. Bermula daripada itu. Jadi bila dia buat kajian, dia tanya, dia masuk ke pedalaman, pengamal-pengamal ini menceritakan hampir 90%. Itulah pantang larang yang cukup perlu dijaga. Jadi digunakan pantang larang ni, kita gunakan juga kaedah ini. Bila mereka mengaku memang ada masalah dengan saka, kita akan ikhtiarkan kaedah ini. Kita minta, kita sediakan duri lalang tu ataupun dia bawa sendiri, kita letak je kat ujung jari kaki, biiznillah dia melompat dah. Dia akan sakit, tersangat-sangat sakit. Sebab itu salah satu pantang larang dia. Kadang-kadang boleh terbatal amalan-amalannya dia amalkan. Antara yang tak boleh, yang dipantangnya tadi, duri lalang, pengamal, hantu raya, saka dan sebagainya. Yang kedua susuk. Pun sama, pengamal susuk pun tak boleh kena dengan duri lalang. Dia cukup pantang dengan duri lalang. Tak boleh. Pokok kelor tu akan dilayurkan ke atas badan pengamal-pengamal susuk ini. Dan buah kelor ni juga banyak fungsi dia untuk membatalkan pengamal-pengamal susuk. Itu antaranya. InsyaAllah kita akan pergi lebih mendalamlah tentang perkara-perkara tersebut. Hari ini kita nak jelaskan daripada penama-nama ini yang dikumpulkan di alam Melayu ini, dia ada satu, dia punya ketua dia, punya kepala dia, yang ini hanya tentera dia, yang digunakan untuk mengaburi kita, yang untuk menyesatkan kita, yang kita boleh termasuk dalam perangkapnya. Dia bagi kita kelebihan, dia bantu kita dalam kehidupan kita. Banyak sudut dia akan bantu kalau kita buat perjanjian dengan mereka. Mereka tunggu perkara-perkara ini. Kita kena cari mereka untuk mendapatkan kehebatan-kehebatan tertentu.
ya, amalan-amalan tertentu, akhirnya kita hebat dengan bantuan-bantuan daripada syaitan. Ia akan merosakkan kehidupan kita sehinggalah sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah. Cara untuk melepaskannya tak ada cara lain, bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Dia kena bertaubat, barulah ikatan perjanjian ini mudah untuk dilepaskan. Selagi tak bertaubat, selagi tak nak dilepaskan secara ikhlas, selagi itulah kesukaran untuk mengubati pesakit ini amat sukar sebenarnya. Okay? Hari ini kita kenal siapa musuh kita yang utama. Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk api neraka. Surah Al-Fatir ayat yang ke-6. Siapa syaitan ni? Adakah dia makhluk ataupun dia hanyalah gelaran? Okay, kita sekarang dengar orang sebut syaitan. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat ke-112, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh daripada syaitan, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan ini dia ada dua kalangan, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia. Jadi siapa syaitan ini? Syaitan ini adalah satu gelaran kepada mana-mana daripada kalangan jin dan manusia yang bersifat jahat, terlalu jahat, maka boleh digelar sebagai syaitan. Tentera-tentera iblis yang tidak beriman kepada Allah daripada kalangan jin digelar sebagai syaitan. Iblis telah dilaknat oleh Allah, keluar daripada muka bumi Allah, turun ke bumi, tidak lagi digelar sebagai iblis, digelar sebagai syaitan. Ketuanya, yang tunggal inilah yang kekal sehingga hari kiamat. Yang lain boleh mati kecuali iblis. Sebab itu bila rasukan berlaku kepada pesakit, dia kata, akulah ketua segala jin, akulah iblis yang masuk ke dalam tubuh badan dia. Jangan percaya. Jangan percaya. Iblis bukan mudah-mudah nak masuk tubuh manusia, nak merasuk bagi tahu dia adalah iblis. Disuruh je tentera-tentera dia pergi masuk dalam badan manusia, ganggu manusia. Itu kerja dia. Sekarang kadang-kadang kita tengok dekat live, di TikTok, di Facebook, di media massa, kan banyak dirakamkan, direkodkan, bercakap, aku adalah tentera, aku adalah iblis, aku adalah jin, segala ketua-ketua jin. Na'udzubillah. Tak ada, bukan semudah itu. Dia nak mengaku bukan semudah itu. Dia saja nak menakut-nakutkan kita. Itu hanyalah tentera-tentera daripada kalangan iblis. Okey, syaitan ini hanyalah gelaran, dia bukanlah makhluk. Dia adalah gelaran kepada mana-mana jin atau manusia yang bersikap terlalu jahat. Terlalu jahat. Jadi ia boleh digelar sebagai syaitan, ya. Itu sebab ada dalil yang menyatakan kenapa adanya syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Manusia yang meninggalkan perintah Allah, yang terlalu menyakitkan manusia, zalim kepada manusia, menganiaya manusia juga boleh digelar sebagai syaitan. Okey, hati-hati. Jadi janganlah kita, kadang-kadang syaitan tak buat apa yang kita buat. Kadang-kadang kita ni lebih teruk daripada syaitan. Syaitan bisik je, kita buat apa yang disuruh. Kadang-kadang syaitan tak buat apa yang kita buat. Dia hanya membisikkan, malah kita lebih teruk daripada syaitan. Na'udzubillah. Okey, sekarang kita dah kenal siapa dia. Syaitan dia adalah gelaran kepada dua makhluk Allah ini, ya, daripada kalangan jin dan daripada kalangan manusia. Siapa pula iblis? Iblis adalah daripada kalangan jin. Kalau kita tengok, ia disebut di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ya, iblis diciptakan daripada api yang bernyala-nyala, surah As-Sad ayat yang ke-76. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menyebutkan bahawa jin ini diciptakan daripada api yang menyala-nyala. Sebab ada yang menyatakan jin ini adalah iblis ini adalah ketua malaikat. Dia juga adalah malaikat. Jadi daripada dalil-dalil ini, keterangan daripada Al-Quran dan hadis ini menyatakan bahawa
Iblis adalah daripada kalangan jin yang diciptakan daripada api yang bernyala-nyala, bukan daripada nur, yakni cahaya. Malaikat dengan jelas diciptakan daripada cahaya. Tu beza dia. Malaikat diciptakan daripada cahaya, iblis ini diciptakan daripada kalangan jin, daripada api yang menyala-nyala. Tu perbezaan daripada jin dan malaikat. Ada yang menyebut dia adalah malaikat. Jadi ulama membentangnya, menafikannya dengan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Daripada surah Al-Kahfi menyebutkan ayat yang ke-50. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Lalu ia derhaka kepada perintah Tuhannya. Oleh itu patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim, pengganti yang mereka pilih itu. Jelas daripada surah Al-Kahfi menyebutkan bahawa iblis adalah berasal daripada golongan jin, yang diciptakan daripada api yang menyala-nyala. So jadi bila dia turun ke bumi, dia ada anak pinaknya, dia ada tentera-tenteranya yang mengganggu manusia. Okey, apa sumpahan dia selepas dia turun ke bumi? Kat Malaysia ini nama-nama dia pelbagai yang saya sebutkan tadi. Kalau pergi Indonesia, berbagai pula nama dia. Kalau pergi ke negara-negara Eropah, berbagai pula nama dia. Ada vampire lah, macam-macam. Dracula, disebut lain pula. Zombie dan sebagainya. Juga adalah salah satu daripada permainan-permainan syaitan. Okay? So, apa sumpah iblis ini? Perjanjian dia bila dah turun ke bumi Allah ini. Bila Allah turunkan dia ke atas bumi ini. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datang mereka di hadapan mereka, serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta kiri mereka, dan engkau tidak dapati mereka, kebanyakan mereka itu bersyukur. Surah Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Itu sumpah mereka untuk menghalangi kita daripada jalan yang lurus, daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan dan kiri kita. Dia tak sebut daripada atas. Dia sebut depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak sebut daripada atas. Sebab itu kita kena minta dengan Allah supaya dihindari daripada gangguan atau bisikan-bisikan iblis ini. Okay? Jadi kesimpulan yang boleh kita dapat lihat, iblis adalah daripada kalangan syaitan jin yang menyesatkan manusia dan menjadi musuh yang nyata, tak boleh dijadikan sebagai sahabat. Ada yang menggunakan jin yang dikatakan jin Islam sebagai kawan, sebagai pembantu dan sebagainya. Ada. Kalau kita tengok tulisan Profesor Jahid Siddiq, daripada tulisan-tulisan Profesor Dr. Jahid Siddiq ini, beliau menyatakan bahawa banyak orang kita tak kisah menggunakan jin daripada Islam. Dia kata itu pun Islam takkan dia nak sakiti orang Islam dia sendiri. Takkan tak boleh nak tolong orang-orang Islam juga sebagai saudara-saudara mereka. Macam mana kita nak jawab? Boleh ke? Kan kita minta bantuan jin Islam, selesaikan jin kafir yang ada dalam tubuh badan pesakit yang ada gangguan ini. Tak boleh sama sekali. Kita tengok surah Al-Jin ayat yang ke-6. Kat situ Allah sebut dengan jelas, siapa-siapa yang minta pertolongan jin ini, Allah tidak menyebutkan sama ada jin itu jin Islam atau jin kafir, jin yang beriman atau tidak beriman. Dalam surah Jin ayat ke-6 ini, ia akan menambahkan kesombongan mereka. Tambah kesombongan jin-jin ini. Siapa yang meminta pertolongan jin? Hampir keseluruhan ulama mengeluarkan fatwa hukumnya haram meminta pertolongan jin. Tak boleh. Dia boleh memberi mudarat yang lebih besar daripada kebaikan. Jadi hati-hati, mana-mana yang mereka menggunakan perantaraan jin, kita kena hindarkan sama sekali, sebab banyak tipu daya dan kemudaratan yang akan kita kena. Sekali kita minta pertolongan dia, sekali kita minta penggunaan dia,
Tak kira apa segala perbuatan kita daripada sudut perawatan, persilatan, apa lagi? Macam-macam lah. Kesusahan. Kita minta saja bantuan dia. Tiba-tiba kerasukan itu berlaku. Contoh, ilmu-ilmu persilatan, tarian dan sebagainya. Ya, tarian-tarian tradisional. Tiba-tiba penari itu tak sedar diri. Berjoget tanpa sedar diri. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini tanpa kesedaran mereka. Biasanya ada campur tangan jin yang masuk dalam tubuh badan yang mengawal pergerakan mereka. Jadi kena hati-hati. Bila itu berlaku, sebenarnya kita telah bersahabat dengan jin ini. Kita dah melakukan satu perjanjian dengan mereka tanpa kita sedari. Ia boleh merosakkan kehidupan pengamal-pengamalnya ini. Sekarang tengok dah naik balik tarian-tarian yang berkaitan dengan jin ini. Mereka tak perasan. Mereka kata mempertahankan tarian tradisional, mempertahankan adat daripada ibadah, daripada syariat. Syariat menyatakan kita tak boleh bersahabat dengan jin, tapi masih berlaku. Seni mempertahankan diri, tarian-tarian, perkara yang berkaitan dengan adat yang terlibatnya dengan makhluk-makhluk halus ini. Jadi kita kena berhati-hati, jangan sampai keluarga kita, diri kita terlibat dengan perkara sebegini. Ada yang buat scan secara online. Ini pun satu masalah. Bagi nama, nama ibu, tak apa, hari ini kita buat cek. Siapa ada masalah, penyakit apa, gangguan apa, tak perlu hadir. Kita tengok daripada sini. Tahu dah sakit apa. Siapa yang ganggu? Sakalah ni. Ini sihir orang hantar ni. Ini adalah jin asyik ni. Ini jin-jin yang mengganggu ni. Na'udzubillah. Perbuatan ini bukan lagi mengikut syariat, malah bertentangan dengan syariat yang perlu ditinggalkan serta-merta. Sekiranya pernah kita terlibat, segera kita bertaubat kepada Allah, tinggalkan. Kadang-kadang kita tak apa, tak kena pada anak kita, kena pada isteri kita, kena pada keturunan kita. Datang ke pusat rawatan yang biasa merawat akan berjumpa dengan perkara sebegini. Kenapalah masalah keluarga ni? Rupanya ada menyimpan barang-barang yang pelik-pelik. Paku yang dibalut dengan kain kuning. Ada pesakit budak sekolah menengah lagi. Dekat sekolah boleh jadi harimau. Atuknya menyimpan kuku harimau. Bukan kuku, kaki harimau. Cukup sampai dia punya lutut. Dia buang isi, tinggal kuku 5. Dibalut dengan kain kuning. Bukan anak, cucu. Cucunya boleh mengaum. Cucu jadi degil seperti harimau. Bergaduh kat sekolah, hisap rokok, tak nak pergi sekolah, melawan guru, melawan mak ayah. Kerap sakit. Bila dirawat, jadi seperti harimau. Bila tengok kaji-kaji, atuk mengaku bahawa menyimpan barang tersebut. Bukan kuku, kaki harimau, set kaki harimau untuk amalan dia. Masa mudanya hebat. Orang takut dengan dia. Orang tunduk dengan dia. Orang akan rasa hormat dengan dia. Tengok garangnya dia ni. Pandang tengok, orang tak main dah. Okay, tak apa. Alamak, dia datang, orang akan lari. Rupanya amalan ini bukan sakit kepada orang yang mengamal, dia kena kepada cucu-cucunya. Na'udzubillah, benda ini boleh memudaratkan daripada sudut akidah, daripada sudut fizikal kita. Akidah kita memang akan terjejas. Perlu bertaubat nasuha kepada Allah. Ia ada satu perkara syirik kepada Allah kerana meminta pertolongan selain daripada Allah. Percaya dengan kehebatan-kehebatan tertentu. Bukan daripada Allah, tapi daripada iblis serta tentera-tenteranya. Na'udzubillah. Yang kedua, terdapat tugasan-tugasan khusus yang dilakukan oleh keturunan iblis untuk menyesatkan manusia. Memang kalau kita tengok dalam kitab karangan Ibnu Jauzi, Tablis Iblis, belitan-belitan iblis, ada beberapa tentera-tentera iblis yang disebutkan dengan tugasan-tugasannya. Antaranya boleh menyebabkan orang minum arak, antaranya boleh menyebabkan orang derhaka kepada ibu bapa, dan yang dikata yang paling terbaik, tentera iblis yang paling kuat dan paling hebat adalah yang boleh memisahkan suami isteri. Itu the best tentera iblis yang ada.
Kalau dia berjaya pisahkan suami isteri, menyebabkan suami isteri itu bergaduh, rumah tangga bercerai-berai, panas dalam rumah, the best tentera yang aku ada. You nikmat anta, you are the best. Aku hadiahkan mahkota untuk tenteranya. Itu yang disebut dalam kitab Talbis Iblis. Bukan senang nak memisahkan suami isteri, tapi ada satu tentera daripada kalangan iblis ini boleh memisahkan suami isteri. Sebab itu kita tak boleh nak tuduh sebarangan. Bila bergaduh suami isteri, orang tuduh ini sihir pemisah, tafrik. Ini pemisah suami isteri ni. Ada yang jealous dengan suami saya, handsome sangat ni. Suami aku berduit, banyak duit. So dia nak pisahkan. Dia kata diletakkan sihir kepada suaminya agar berpisah dengan isteri. Kadang-kadang bukan daripada sihir, daripada tentera iblis ini yang digelar sebagai Dasim. Dasim ini memang ditugaskan untuk memisahkan suami isteri tanpa campur tangan manusia. Tak perlu kita jampi-jampi, tak perlu kita puja-puja, kemenyan dan sebagainya, tapi dah ready untuk masuk dalam tubuh badan manusia, masuk dalam rumah, menyebabkan rumah tangga bercerai-berai. Panas rumah tangga. Dia punya simptom hampir lebih kurang sama, macam sihir pemisah. Tapi dia ada simptom yang lain yang kita boleh kenal pasti, ini bukan sihir, tak ada kena-mengena dengan campur tangan manusia. Dia hanyalah gangguan daripada tentera-tentera iblis yang dikenali sebagai Dasim. Memang ada tugasan-tugasan yang tertentu. Iblis dan syaitan yang engkar arahan Allah mengganggu manusia dari pelbagai sudut dan sangat halus. Dia akan ganggu mengikut keperluan kita. Kalau kita ni banyak cerita agama, dia masuk dalam bab agama, menyebabkan orang itu jadi riak dan sebagainya. Dia ingat dia hebat sangat. Perawat ni hebat, dia cerita agama hebat, menyebabkan rasa riak. Itu antara jarum yang dia masuk. Kadang-kadang satu lagi masalah, perawat ini, ustaz-ustaz daripada dengan perawat, dia kalah daripada sudut gangguan wanita. Dia masuk pula daripada sudut wanita, akhirnya kalah. Dia boleh tahan dengan duit, tak ada masalah orang tak buat bayaran. Dia tak ada masalah orang tak bagi dia kedudukan, tak ada masalah. Tapi bila dia hantar perempuan, akhirnya kecundang. Akhirnya kecundang dengan belitan iblis ini. Dia masukkan jarum ini daripada wanita, akhirnya perawat ini gagal menghadapi ujian daripada Allah ini. Jadi kena hati-hati. Kita tengok perawat tu, yang saya pernah jelaskan ciri-ciri perawat ini. Macam mana nak tengok perawat ini? Adakah dia mesej isteri kita tengah malam, perawat ini dia bila bercerita dengan perempuan dah lain pula cerita dia. Kena hati-hati. Biasanya kalau nak cerita biar standard. Jangan kita pilih kasih. Kalau perempuan tu cantik, ceritanya panjang. Kalau yang datang tu nenek, makcik-makcik, ceritanya pendek. Hati-hatilah. Dia dah mula pilih kasih, dah mula tak cantik dia punya secara rawatan. Kena hati-hati. Tu yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis. Iblis dan syaitan ini ingkar arahan Allah, mengganggu manusia daripada banyak sudut. Kadang-kadang kita sendiri termasuk dalam perangkap-perangkapnya. Kita rasa kita nak, antaranya bila kita dah habis ikhtiar, kita dah hampir kecewa dan terpaksalah kata jumpa bomoh. Itu juga satu perangkap daripada iblis. Ada pesakit kita, dia nak zuriat, ikhtiar zuriat yang kita dah jumpa. Apa yang dia buat? Dia kena duduk di belakang pintu, duduk mencangkung di belakang pintu dan membacakan beberapa mentera sebelum nak bersama dengan suami. Na'udzubillah. Lepas dia buat benda itu, dapat zuriat yang pertama. Allah bagi juga dengan izin Allah. Itu dipanggil istidraj. Dia melakukan kemungkaran, tapi Allah izinkan benda itu berlaku. Tapi jadi apa masalah? Bercerai. Dapat anak, umur 3 bulan, bercerai suami isteri. Panas rumah tangga. Dengan cara yang salah. Dapat zuriat tak? Matlamatnya dapat tak? Matlamat dia dapat. Tapi caranya tidak dibenarkan oleh agama, kesan dia boleh mudarat. Bercerai. Talak 1. Berlaku. Cara didapatkan zuriat lepas habis ikhtiar, dia salah cara. Duduk belakang pintu, ada mentera, dia kena cangkuk, baca mentera tersebut bersama dengan suami. Tak lama lepas tu dengan izin Allah dapat zuriat. Dapat zuriat, bercerai pula. Dah tu dia kata, qadarullah ustaz, ini takdir Allah.
Masya Allah, disalahkan takdir pula. Pada salah diri sendiri. Salah diri sendiri. Okay? Kena hati-hati. InsyaAllah kita dah kenal siapa musuh kita, iaitulah syaitan daripada kalangan jin dan tentera-tentera iblis. Iblis ini daripada kalangan jin serta tentera-tenteranya. Jadi sehari ini kita secara ringkas kita akan dengar kenapa dia nak sangat ganggu kita. Okay? Dr. Amran Kasimin dia ada bagi kuliah, dalam kuliah-kuliah rawatannya dia sebut ada 10 sebab kenapa dia nak sangat ganggu kita ni. Okay? Yang pertama, lemah semangat atau roh kita. Kita mudah diganggu ini, syaitan ini tahu roh atau semangat kita ni lemah. Ini peluang aku nak masuk, dia kata. Orang ni tengah stres, orang ni tengah down, orang ni tengah dalam keadaan semangatnya tengah jatuh. Dalam keadaan dia waktu itu dia akan masuk. Nanti kita akan jelaskan lagi apa ciri-ciri lemahnya roh dan semangat ini. Banyak melakukan maksiat, penuh dengan kemaksiatan, banyaknya sifat mazmumah dalam hati. Inilah lubang-lubang dia boleh masuk dan mengganggu manusia. Percaya dan sangat taksub dengan perkara-perkara mistik, menakutkan, diceritakan daripada kecil lagi, takutkan dengan hantu, cerita hantu sejak daripada kecil. Ini menyebabkan roh kita semakin nipis dan mudah diganggu oleh makhluk halus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Contoh sunnah-sunnah yang mudah, baca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Campak sesuatu perkara, campak satu benda, baca bismillah. InsyaAllah boleh terhindar daripada gangguan. Masuk tandas, baca doa sebelum masuk tandas. Itu semua benteng yang cukup kuat daripada gangguan makhluk halus. Sebab kita tak buatlah, mudah terkena gangguan ini. Yang ketiga, takut atau marah yang bersangatan. Ini juga daripada dalam hati kita. Yang keempat, perempuan atau lelaki yang suka bersolek, tidak solat dan tidak menjaga aurat. Yang kelima, sedih yang bersangatan dan berpanjangan. Yang keenam, memuja atau memanggil nama-nama jin daripada mentera, jampi dan lain-lain, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja tu memang amalan. Kalau tak sengaja, kita pergi berjumpa dengan orang yang mengamalkan. Tak sengaja. Kita nak sihat, nak pergi berubat, tapi pengamalnya itu masalah. Dia transfer jin dia kepada pesakit. Kadang-kadang dia tak niat pun nak transfer, sebabkan dia mengamal, jin itu nampak peluang kepada pesakit tersebut, dapat ruang untuk mengganggu pesakit tersebut. Jadi dia masuk dalam tubuh badan pesakit. Sebab itu saka ini kadang-kadang dia datang bukan daripada keturunan kita. Kita dah cek keturunan kita, memang alhamdulillah tak ada buat masalah, tak ada mengamalkan. Tetapi kita tersalah pilih perawat, perawat punya yang masuk ke dalam tubuh badan pesakit, yang menyebabkan gangguan itu tidak selesai dan terus mengganggu. Yang ketujuh, mereka yang menyakiti jin sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Dia sakitkan jin tersebut. Contoh, jin tu duduk dekat bin yang besar, tempat kita buang sampah. Memang itu tempat dia. Dia menunggu makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang kita buang. Kita sampah tu kita ambil, kita baling tanpa baca bismillah. Dia tengah duduk situ, kena kepala dia. Kena kepala dia, dia marah kat kita, dia pukul. Tam, dia lempang kita satu kali. Sengit muka kita. Tak mustahil boleh kena. Berlaku di Mahat Tafiz di Serendah, Hulu Selangor. Tukang masak tafiz, mulut dia herot, sengit. Kena dekat ruang tempat dia masak. Bila cek tak tahu punca, dia kata satu hari tu dia rasa angin yang sangat kuat, macam melempang muka dia. Rupanya memang terkena ketika dia tengah masak. Dia kata saya tak ingat sebab apa dia terkena tu, tapi itulah peristiwa yang berlaku pada dia. Lempangan gaib tak tahu daripada mana, sengit muka dia. Ada pesakit kena gatal-gatal dan sebagainya. Bisa di satu badan. Yang disebut oleh Tuan Guru Dr. Amran Kasimin, dia kata apa? Kadang-kadang jin ini boleh pukul kita, dia pergi, dia tak masuk dalam tubuh badan. Bekas pukulan ini boleh menyebabkan bisa pada badan kita. Sakit. Makan ubat tak sembuh-sembuh, dia meninggalkan bisa pada tempat tersebut yang memerlukan rawatan ruqyah. Letak ubat, makan ubat tak selesai. Hilang sekejap sakit, hilang sekejap sakit balik. Cari Ustaz Selamat, minta didoakan, insya-Allah sembuh. Okey, itu contoh, ya. Mereka yang menyakiti jin sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Okey, akibat kejahatan jin yang ke-8. Sebab jahatnya, memang dia memang jahat, saja-saja nak kacau kita. Ada kes, dia saja naik pasal, balik kerja, dia terlanggar sekumpulan asap. Ya, sekumpulan asap duduk di tengah jalan.
Apa asap berkepul tu? Naik motor tengah malam balik kerja, mata pun dah mengantuk, asap je. Dia langgar asap tu, zup, langgar asap, jatuh. Tak sedar, kerasukan. Rupanya asap yang berkepul tu lah segolongan jin saja duduk tengah jalan. Dah tahu orang nak lalu, dia duduk tengah jalan. Buat pasal, sakit orang tu. Datang kerasukan menjerit-jerit. Dah tu tuduh kita pula yang langgar dia. Itu namanya jahatnya jin ni. Sampai masa dia nak nakal dia, macam manusia juga. Nakal, nak kacau manusia. Kejahatan dia. Okay? Bila kena macam tu, kena dirukiahkan. Kena dirukiahkan, biiznillah dia akan keluar daripada tubuh badan pesakit tersebut. Jin yang suka atau mencintai manusia. Yang ke-9, jin ini dia masuk sebab tanda dia sayang dekat kita. Dia bercinta dengan kita. Lelaki ke, perempuan ke, sama je. Banyakkannya perempuan lah. Perempuan tu ada muka sikit, hati dia baik dan tak jaga pula. Memang peluang untuk diganggu. Tanya sebab apa masuk? Sebab aku memang suka sangat dekat dia ni. Aku berminat dengan dia, jatuh hati dengan dia. Aku nak kahwin dengan dia, nak jadikan dia sebagai isteri. Na'udzubillah. Boleh berlaku ke? Berlaku. Sebab tu bila tanda-tanda jin ini dah masuk sebab dia suka kepada manusia ini, orang tu susah nak kahwin, susah nak dapat zuriat. Kalau ada orang nak pun asyik tak jadi. Duit ada, muka ada, tapi asyik tak jadi je. Masalah pada bahagian kewanitaan, ya, kerap tumpah darah, period tidak teratur dan sebagainya. Jadi itu antara tanda-tanda, ya, jin itu suka dan masuk dalam tubuh badan manusia. Lelaki ada tak? Ada. Yes, saya punya salah seorang guru tasmik, tahfiz lah. Apa berlaku pada dia? Dia selalu mimpi perempuan datang dekat dia. Malam mimpi perempuan datang, nak bersama dengan dia, sebut nama dia, panggil dia, bagi salam dekat dia, dan dia rasa memang ada orang dekat dengan dia. So jadi dibiarkan. Dia biar, dia tak buat rawatan, dia anggap benda tu perkara biasa. Akhirnya maksimum apa yang berlaku, satu hari tu dia sakit kepala yang amat sangat. Kita minta, masa tu solat fardu zuhur berjemaah waktu tu. Saya jadi imam, ustaz ni kat belakang. Apa yang berlaku? Dia gelak dekat belakang ketika rakaat pertama. Sudah. Tengah solat dia gelak. Tengah solat dia boleh gelak. Dah gelak-gelak, kita teruskan sembahyang. Sampai habis solat, kita bagi salam, tengok dia masih berdiri tegak dalam keadaan gelak. Bila kita rawat, rupanya jin yang dah ikut sepanjang dia belajar menghafal Al-Quran. Ada dalam badan dia. Perempuan, cara bercakap perempuan, cara lenggok bercakap perempuan. Bila kita minta ada terapi, alhamdulillah, keluar dengan izin Allah. Itu, ada tak jin orang lelaki kena? Kena. Itu sebab bila kita rawat juga yang jenis yang suka tukar jantina ni, yang jadi lesbian ni, lesbian yang jadi pengkit, yang homoseks ni, bahaya. Geng-geng LGBT ni, kalau kita rawat, rasa-rasa dalam badan dia, bersarang jin tu dalam badan. Kenapa dia tak boleh fikir secara logik dan secara waras? Biasanya adalah yang membisik dalam hatinya, suka melakukan kemaksiatan. Hampir 90% yang nak berubah, laki nak jadi perempuan ini, bila dia cepat dirawat, dia boleh berubah. Cepat dia punya kesan dia. Kadang-kadang dia cuba nak berubah, tapi tak boleh. Naluri dia kata, saya ni naluri perempuan ustaz, naluri. Elah cakap, mana pula naluri. Allah kata kamu ni lelaki, kemaluan kamu lelaki, mesti sifat itu mesti lelaki, mesti ada tak kena dengan hati dan perasaan dia. Bila kita rukyah, terjelopok jatuh, keluar sara perempuan dia. Bila rawat, keluar jin tu, baru boleh jadi lelaki sejati. Biiznillah, biasanya itu yang berlaku. Yang terakhir, yang lain tidak bukan sihir. Sihir ini memang bertujuan digunakan jin ini untuk merosakkan manusia. Sihir ini banyaklah cabang-cabang dia, dengan santau, dengan macam-macam lah. Apa sahaja yang boleh menyakitkan manusia, apa sahaja yang boleh memudaratkan manusia, dengan bantuan jin kita boleh gelarkan ia sebagai sihir. Kita tak suka dengan orang ni, kita hasad dengan orang ni, nak tembak pakai pistol tak boleh, kita nak buat secara fizikal tak boleh. Aku buat cara halus. Cara halus. Yang pernah saya ceritakan sebelum ni, pengalaman saya bersama Ustaz Selamat, meninggal ketika rawatan ruqyah itu dijalankan. Pengalaman mahal lah. Kami berdua tengah ruqyah, melompat suami dia bila tengok isteri dia meninggal dunia di Kuala Selangor Ustaz kan? Masa tu di Kuala Selangor, meninggal dunia ketika diruqyahkan untuk kali yang kedua.
Kita punya sesat, pusing, tak jumpa jalan rumah. Tak jumpa, akhirnya sempat jumpa pesakit ni, sempat dirukyahkan dalam masa 5 minit ke, tak sampai kot. Terus menghembuskan nafas yang terakhir di hadapan kami. Itu antara yang pengalaman kami pernah jumpa, kesan daripada sihir. Jangan kita pandang ringan. Ada kata tak perlu cerita bab-bab rukyah ni, tak perlu cerita bab-bab perubatan Islam. Tak. Bagi kami, ia sangat penting sebab ia melibatkan akidah, melibatkan fizikal, melibatkan nyawa. Bila kita ada ilmu, biiznillah kita boleh membenting diri kita daripada masalah-masalah sebegini. Okey, mungkin sekadar itu pada hari ini. Kita akan kongsikan di lain kuliah insya-Allah. Setiap punca jin ini mengganggu, kita akan jelaskan secara lebih terperinci insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup, ada soalan? Ada soalan? Alhamdulillah, tak ada soalan. Wallahu alam. Ya, moga-moga ia bermanfaat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nahnu 'abiduka ya Allah wa bana'u 'abidika ya Rahman. Nawasina fi yadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak an tarzuqana as-sihhata was-salama an tarzuqana as-sihhata was-salama an tarzuqana as-sihhata was-salama wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil 'alaina dawa'a min dawa'ika wa shifaa'a min shifaa'ika wa barakatan min barakatika wa rahmatan min rahmatika la hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa sakhi ajsadana wa shattit shamla a'daina wansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.